Assalamualaikum, salam sejahtera. Seperti biasa anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama kami, saya Akmal Nazri. Saya Afiq Syazwan. Yap, dan hari ini Afiq, kita nak belajar subjek apa pula? Ini merupakan subjek elektif. Mungkin kepada pelajar-pelajar yang mengambil subjek ini boleh memberikan fokus. Hari ini kita fokus kepada teknik menjawab SPM Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yap, tapi sebelum itu Afiq, seperti biasa kita belum menang lagi ya. Ingat sentiasa patuhi SOP yang diberikan oleh pihak kerajaan, sentiasa basuh tangan, jaga sesama orang kata di antara kita berdua jaga jarak. Jaga 1 meter. Kemudian kepada pelajar-pelajar yang sekarang dah bersemuka bersama dengan guru-guru dan juga kawan-kawan, kalau nak pasal di grup, ingat pelitup muka jangan lupa. Ya, alright. Baiklah, tanpa masa lagi, jom kita jemput katanya guru cemerlang ni daripada SMKA Segamat Johor. Siapakah beliau ni, Afiq? Ya, inilah dia, kita bersama dengan Ustaz Muhammad Nazom. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segaknya Ustaz. Terima kasih banyak-banyak. Biasa je. Biasa je. Okey Ustaz, saya pasti ramai dah tak sabar-sabar macam mana kita nak menjawab soalan bagi kertas pendidikan Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Dipersilakan Ustaz Nazom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Akmal. Jadi untuk subjek pendidikan Al-Sunnah ini sebenarnya subjek yang seronok, subjek yang biasa kita amalkan dalam kehidupan kita dan subjek yang boleh kita skor untuk dapatkan A dalam SPM. Okey, Afiq dan anak sekalian yang di rumah, okey, matlamat Quran Sunnah tu sebenarnya apa? Subjek kita ialah untuk mendidik anak-anak tentang Al-Quran dan As-Sunnah dan ilmu yang berkaitan dengannya untuk membentuk peribadi jati diri seorang Muslim yang berilmu, beriman dan bertakwa. Okey, itu matlamat kita pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Ustaz, boleh mulakan sesi pembelajaran kita Okey, seterusnya. Okey, tengok sama-sama. Tadi ialah matlamat umum. Okey, jadi sekarang ni objektif kita mendalami setiap bidang dalam pendidikan Al-Quran Sunnah. Pertama sekali, kita dapat membaca, mengamal dan menghafaz Al-Quran dan As-Sunnah dari segi bidang pengajian Quran dan pengajian Al-Hadis. Okey, seterusnya yang kedua, untuk bidang ulum Al-Quran, kita akan memahami setiap bahagian Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, yang ketiga ialah bidang akhlak Islamiah. Kita dapat mengamalkan akhlak Islamiah dengan sempurna. Yang keempat ialah mempelajari perkembangan tamadun Islam. Dan yang seterusnya juga ialah mengenal dan mencontohi tokoh-tokoh sarjana Islam. Dalam dunia Islam ini banyak tokoh-tokoh yang boleh kita pelajari dan kita kagumi dan kita orang kata mengambil inspirasi daripada mereka untuk kita bertambah cemerlang dunia dan akhirat. Baik. Secara umumnya tengok kita ada 6 bidang. Maksudnya 6 bidang yang kita pelajari. Pertama, pengajian Al-Quran. Kedua, ulum Quran. Ketiga, akhlak Islam. Yang keempat, tamadun Islam. Yang kelima, Afiq, saya tak nampak ulum hadis. Dan yang keenam ialah pengajian hadis. Terima kasih. Jadi inilah kita yang kita pelajari dalam bidang yang kita belajar dalam subjek pendidikan Quran Sunnah. Baik, seterusnya, bila kita nak periksa Afiq dan juga Akmal, apa yang perlu kita fokuskan? Setiap bidang tu ada dia punya orang kata yang kita perlu fokus untuk kita nak skor kan? Okey, untuk pengajian Al-Quran, kita perlu memahami dan juga kita perlu menghafal sebab nuzul ayat. Okey. Contoh, Taykata 5 ada 5 tajuk. Taykata 4 ada 4 tajuk. Kita perlu orang kata mesti ingat sebab pembina soalan akan tanya di situ sebagai satu soalan. Kedua, hukum tajwid dan cara bacaan. Macam izhar, ikhfa, mesti kita tahulah cara bacaan, hukum dan sebagainya. Kemudian intisari ayat, kefahaman ayat, pengajian daripada ayat. Itu untuk bahagian pengajian Quran. So kita kena mendalamilah supaya kita dapat skor dengan baik dalam subjek kita untuk Quran Sunnah. Yang kedua, ulum Quran. Apa yang perlu kita fokuskan? Kita membaca dan sebagainya. Pengertian istilah dan dalam ulum Quran, iaitu Al-Quran. Apa maksud dia? Mesti depan ni ialah kalamullah bermukjizat. Okey. Kemudian ulum Al-Quran, maksud dia ialah di depannya mesti ada satu gagasan ilmu. Kalau mukjizat, mesti ada perkara luar biasa. Ini semua ialah yang perlu dihafal sama dalam buku teks.
untuk dapat markah 2/2 lah. Kalau Afiq jawab contohnya di luar daripada ni, maka dia akan dapat 1/2 ataupun kosong. Dia tak boleh luar daripada tu. Okey. Kemudian sejarah perkembangan ulum Quran daripada zaman Nabi SAW, bagaimana Quran itu diturunkan, ya. Kemudian bagaimana Rasulullah menyebarkan. Contohnya dalam bacaan solat, okey, ataupun dia menghantar utusan mengajar Quran dan sebagainya. Okey, zaman sahabat ada 3 zaman yang penting. Zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali. Semua tu memang ada dia punya ciri-ciri dia. Dan fakta-fakta yang perlu dihafal lah. Okey, kemudian zaman Umayyah dan Abbasiyah. Zaman Abbasiyah lah ilmu-ilmu Quran ni tersebar dengan luasnya dan banyak ilmu yang lahir. Contohnya ilmu tafsir, ilmu balaghah khusus dipelajari untuk kita memahami Al-Quran itu sendiri. Kemudian ada juga perbezaan antara istilah seperti ma'unah, irhas dan sihir. Okey, ma'unah ni lah perkara luar biasa yang berlaku kepada manusia biasa. Okey. Jadi semua tu memang kita kena tahu maksud dia, kita kena hafal maksud dia untuk dapat skor dengan baik dalam bahagian ulum Quran. Okey Ustaz, jangan laju sangat. Okey. Ni nak tanya juga yang ilmu balaghah. Apa sebenarnya? Ilmu balaghah dalam bahasa Arab, tetapi termasuk juga boleh dikatakan sebagai ilmu dalam Al-Quran juga. So itu di antara yang tersebar ataupun yang dikaji oleh ulama Al-Quran dalam zaman Abbasiyah ini. Okey. Okey, seterusnya ialah ciri-ciri istilah berkaitan ulum Al-Quran. Macam makiyah, ada ciri dia. Contohnya ayat dia pendek. Okey, kemudian madaniyah. Okey, ayat dia panjang. Contohnya kan. Kemudian mukjizat, hisi maknawi. Hisi tu yang nampak. Okey, yang maknawi tak nampak macam Al-Quran. Dia kena baca, kena faham baru dia boleh. Okey, kalau mukjizat tadi, hisi tadi macam tongkat Nabi Musa menjadi ular, itulah yang kita nampak. Nama dia hisi. Itu untuk bidang ulum Quran. So, Akmal dengan Afiq memang kena baca, memang kena hafal. Untuk ini ada di dalam buku teks. Yes. Okey. Okey. Kemudian yang ketiga ialah pengajian hadis. Okey, kita akan belajar hadis. Okey, kita kena tahu sebab urut hadis, sebab nuzul hadis contohnya kan. Lepas tu kita kena hafal juga hadis tersebut dan pengertian dia. Kita kena hafal matan dia dan maksud dia supaya dalam periksa ada 4 markah. Okey, iaitu potongan hadis. So kita kena jawab dengan tepat dengan cara menghafal hadis tersebut. Tak panjang, pendek je Fiq, pendek je hadis tu, tak panjang. Jadi kita memang kena hafal, okey. Kemudian kefahaman hadis dan pengajaran daripada hadis. So apa yang kita boleh ambil pengajaran, kita tatbikkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan dalam kehidupan kita. Jadi subjek ni subjek yang mudah sebenarnya. Sebab apa? Kita biasa mengamalkannya. Macam Quran, kita baca Quran setiap hari, betul tak? Betul. Okey, hadis biasa kita dengar. Okey, kemudian hadis pun kita biasa baca di rumah contohnya, okey, dan sebagainya. Ini siapa yang kepada anda yang mengambil subjek ini, kalau mereka faham dengan konsep ini dan menghafal, insya-Allah Ustaz mereka dapat menjawab dengan jaya. Sebenarnya Al-Quran dan As-Sunnah ni dia mempelajari lebih mendalam lah dari segi sejarah Islam, tamadun Islam. Betul. Okey, dan ada 3 lagi. Ulum hadis pula, pengertian istilah dalam ulum hadis seperti sanad iaitu rangkaian perawi hadis, seperti matan, lafaz hadis, hadis sahih, hasan dan sebagainya. Sejarah hadis dan ulum hadis. Okey, perbezaan antara istilah. Sanad, matan tu berbeza dan sebagainya kan. Okey, hukum beramal dengan hadis, hadis sahih. Boleh tak beramal? Memang kita wajib beramal hadis sahih kan. Jadi kita kena tahu mana hadis yang dhaif, yang palsu dan sebagainya, kita kena ketepikan dalam kehidupan kita. Okey, kemudian sunan sitah, metodologi penulisan kitab. Bagaimana ulama-ulama dahulu menulis kitab Sahih Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Okey, seterusnya akhlak Islam. Okey, konsep dan pengertian. Contohnya adab berjiran, adab bermusafir dan sebagainya. Kita kena tahu konsep dia, pengertian dia. Hikmah dan kelebihan. Kenapa kita kena bermusafir? Untuk melihat, orang kata, keindahan alam. Contohnya kan. Okey, kemahiran membuat aplikasi. Okey, bila kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita rasa? Tambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang kita nak bila kita belajar. Kita menghayati, kita melihat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, tamadun Islam. Ya. Inilah dia sejarah. Jadi kita mendalami dalam bidang ini. Okey, sejarah agama Islam ada pengetahuan, pemahaman, kesan, faktor dan aplikasi. Ini kepada 3 kerajaan yang kita belajar. Kerajaan Aceh, Samudra Pasai dan Kerajaan Melaka. Okey. Kemudian tokoh, kita belajar tokoh juga. Tokoh hidup, contohnya lah riwayat tokoh hidup, pendidikan, sumbangan aplikasi. Tokoh ni Afiq dan Akmal, kita kena tahu nama penuh tokoh, kitab dia yang paling glamour, okey, dalam tokoh tu bidang apa. Okey.
Okey. Ini siapa yang tak baca atau menghafal ni Ustaz, saya pasti mereka tengah-engah ni ataupun tak nak jawab, betul tak Ustaz? Bila nak skor, kita kena fokus. Yeah. Okey. Bila kita fokus, anak-anak sekalian, kita akan berjaya dengan cemerlang lah. Jadi kita memang kena baca, tidak ada cara lain melainkan kita kena buka buku, kita kena baca, kita kena hafal untuk kita dapat A dalam SPM. Baik. Ya, insya-Allah. Okey Ustaz, jom kita sambung seterusnya. Okey, seterusnya ialah format pentaksiran CJ Pelajaran Malaysia. Maksudnya kita dah bentangkan tadi matlamat, objektif, bidang dan sebagainya. Okey, untuk peperiksaan kita, apa dan bagaimana kita nak jawab dan sebagainya kan. Kita ada 2 kertas. Kertas pertama ialah 527/1 yang kita bincangkan sekarang ni, okey, iaitu instrumen dia ialah objektif dan subjektif. Okey, kemudian yang kedua jenis item ada 2 bahagian Rafiq dengan Akmal. Bahagian ni ialah aneka pilihan A B C D. Okey, dah ada jawapan tinggal pilih je. Tapi kalau tak baca tak boleh juga jawab. Jangan tembak. Yes, nanti tertembak diri sendiri. Okey, hati-hati. Okey, bahagian B ujian subjektif iaitu respon terhad, respon terbuka. Contohnya lah bila kita katakan sebut kita contohlah rukun puasa. Ada berapa rukun puasa? Ada 2. Tak boleh kata 3, 4. Salah. Dia mesti itu saja. Okey. Kemudian bila terbuka, respon terbuka ialah soalan kebat. Soalan berfikir aras tinggi. Okey. Kemudian bilangan soalan bahagian A ada 20 soalan objektif. Bahagian B ada 6 soalan subjektif, pilih 4 sahaja. Jumlah markah 100. Okey, tempoh ujian 2 jam 30 minit. Okey, dan wajaran ialah bahagian A tadi 20 markah, bahagian B ialah bersama 100 markah. Okey, jadi Ustaz harapkan bukan Hafiz dan Akmal saja, anak-anak di rumah sana juga semua calon dapat memahami perkara ini dengan jelas. Mudah-mudahan kita bersedia dengan lebih kemas lagi untuk mendapatkan kecemerlangan yang terbaik dalam hidup kita, insya-Allah. Ustaz, saya minta maaf kalau nak tanya. Yang saya dapat lihat di situ hafazan surah Yasin dan surah Sajdah. Ini adalah surah pilihan. Ke mereka kena menghafal atau macam mana? Ini ketah 2. Ketah 2 kita memang kena hafal sebab Ustaz akan tebuk. Satu tempat surah Yasin, satu tempat surah Sajadah. Maknanya Afiq kena sambung, Akmal kena sambung. Kalau tak dapat sambung, tolak markah. Maksudnya dekat sini wajib lulus di sini. Wajib ambil. Siapa ambil SPM, tak ambil ketah 2, tak lulus. Dia kena repeat semula paper. Okey. So ketah 2 ni dia ada apa? Ada hafazan dan bacaan. Iaitu bacaan ayat, okey, dan juga hadis tadi itu kita kena baca tanpa baris. Okey. Kemudian hafazan tadi surah Yasin dan Sajadah akan ditebuk tadi kan? Ustaz akan tebuk satu tempat bernilai 30 markah. Surah Yasin 30, Sajadah 30 bersama 60 tambah bacaan hadis 10, okey, dan juga bacaan ayat 30 bersama 100 markah. Dan pelajar wajib ambil kertas 2. Kalau tak ambil, tahun ni periksa, dia kena repeat semula. Walaupun mereka ambil kertas 1. Ya. Jadi Ustaz, kalau macam kertas 2 ni dilakukan sebelum kertas 1 ataupun selepas kertas 1? Untuk pengetahuan Afiq, sebenarnya sekarang ni semua dah selesai untuk kertas 2. Sebab dari segi lembaga peperiksaan, guru kena menghantar markah sebelum bulan Ogos. Itu yang biasalah. Tapi pandemik ni kita kena hantar bulan 12 hari itu. So dah selesai sekarang ni. Yang perlu bersedia hanya yang ini sahaja sekarang. Dan saya pasti Ustaz juga akan mengajar macam mana teknik-teknik menjawab bagi kertas 1 Ustaz Ya, betul. Yes. Okey, jadi Ustaz, sebelum kita nak tahu dengan lebih lanjut, sebab sekarang kita dah tahu tentang format. Okey, sekarang mungkin Akmal nak pergi toilet ke? Tak nak. Nak sambung. Macam berminat, tapi sebenarnya ini adalah waktu untuk kita berehat terlebih dahulu. Yap, kita nak berehat dulu kepada anda semua. Ingat, seperti biasa apa yang kami beritahu kepada anda, kita belum menang lagi. Sentiasa menjaga jarak, pakai mask, pelitup muka, basuh tangan. Kita belum menang lagi. Alright, Ustaz, kita bertirak dulu boleh? Okey, boleh. Cantik. Alright, kita bertirak dulu. Jangan ke mana semuanya. Selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Alhamdulillah, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama kami. Afiq okey, Afiq? Afiq okey. Saya pasti ramai dah tak sabar macam mana pula kita nak bagikan masa bagi menjawab kertas subjek ini, Ustaz. Ya, Ustaz, silakan.
Okey, Afiq, Dagmar dan anak yang di rumah sekalian. Okey, jadi untuk pendidikan Quran Sunnah ni ada 2 jam 30 minit Afiq. Betul. 2 jam 30 minit. Okey, kita tengok bagaimana pembahagian masa dia. Okey, anak-anak sekalian, okey, masa kita ada 2 jam 30 minit bersamaan 150 minit. Okey, jadi cadangan pembahagian masa anak-anak sekalian, okey, iaitu bahagian A 20 minit. Lebih kurang satu soalan 1 minit. Okey, bahagian B pula ada 100 minit secara umum. Tetapi pertama sekali ialah kita mesti baca soalan dan juga kita merangka jawapan. Okey, macam bahasa Melayu, macam bahasa Inggeris karangan, kita mesti cari fakta dulu. Betul. Lepas tu contoh baru kita nak mulakan, bukan terus jawab saja. Jadi untuk Quran Sunnah sama juga sebenarnya. Soalan pertama, okey, 20 minit itu selepas kita merangka jawapan. Okey. Kemudian soalan kedua 20 minit, soalan 3 20 minit, soalan 4 20 minit. Jadi anak-anak di rumah sana, Ustaz harap pun dapat memahami jugalah bahawa kita perlu merangka jawapan supaya jawapan kita itu memang orang kata tepat dan berpandu. Bukan kita orang kata hanya logik akal saja dalam menjawab. Sebab dalam peperiksaan kita perlu ada orang kata fakta yang tepat. Baik. Okey. Kemudian ada kat sini dah 120 markah. Jadi dekat bawah sikit ada 30 markah untuk kita menyemak. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang kosong dan sebagainya. Maka boleh dipenuhkan sebelum kita menghantar kepada pemeriksa dan sebagainya. Baik, Ataupun jadi kepada jumlah keseluruhannya dapatlah mencukupi 150 minit. betul. Jadi tepatlah kita 2 jam 30 minit. Itu masa kita lah. Macam mana pula rupa soalan, Ustaz? Okey, kita tengok dulu Fik sebelum tu. Okey. Okey, tengok dulu rupa soalan dia. Kertas 1 bahagian A. Kan anak sekalian yang di rumah juga Okey, kertas 1 ada bahagian A 20 soalan objektif anak-anak sekalian. Jadi, soalan 1 hingga 4 biasanya bidang pengajian Al-Quran. Okey, kemudian soal 5 dengan 8 ialah bahagian pengajian Hadis. 9 hingga 11 bahagian ulum Al-Quran. 12 hingga 14 bahagian Ulum Al-Hadis. Okey, soal 15 hingga 17 ialah bahagian akhlak Islamiyah dan 18 20 ialah tamadun Islam. Okey, itu dari si kertas 1 untuk bahagian A. Ada soalan setakat ni? Okey Ustaz. Masa ni masih okey Ustaz. Sebab saya objektif ni awak boleh. Yalah, ada pernah gunakan dadu tak? Tak pernah. Tak pernah. Jangan. Kita mesti baca buku. Macam mana Ustaz boleh faham saya punya pemikiran tu Ustaz? Zaman Ustaz baca sekarang. muka je. Muka dadu. Tak apa, janji dapat A. Okey, janji dapat. Yang penting kita baca buku. Okey, seterusnya. Tengok kertas B. bahagian B. Kertas 1 bahagian B, okey, iaitu 6 soalan subjektif. Okey, soalan 1 ialah biasanya pengajian Al-Quran tingkatan 5, dia akan twist dengan pengajian hadis tingkatan 4. Okey, kemudian soalan 2 sama juga. Kalau pengajian Al-Quran tingkatan 4, hadis tingkatan 5. Itu dua bidang utama yang memang tak boleh tidak, memang itulah bidang dia. 1 dan 2. Okey, soalan 3 ialah bahagian ulum Al-Quran. Okey, soalan 4 ialah bahagian ulum Al-Hadis. Soalan 5 ialah bahagian akhlak Islamiyah. Soalan 6 ialah tamadun Islam. Okey, agak-agaklah kalau Afiq dan Akmal, mana bidang yang paling mudah yang akan dijawab? Akhlak Islamiyah. Confirm. Akmal. Ya, saya. Okey, awak jawab bahagian apa? Kalau awak lah yang paling mudah lah. Kalau saya mungkin saya akan soalan memilih satu ni. Soalan 1 dan 2 sekiranya kalau saya membaca dan faham apa yang ada dalam buku teks, Ustaz. Okey, terbaik. Tapi kebanyakan pelajar dia akan biasanya memilih soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan 5. Okey. Akhlak Islamiyah. Ya, kerana apa? Ya. Betul Afiq. Sebab itu bidang yang dekat dengan diri kita. Ya, betul. Setiap hari kita berakhlak dan akhlak yang mulia. Betul? Mengamalkan dalam kehidupan kita dan sebagainya. Maka kita hendaklah mengaplikasikan dalam jawapan kita. Jadi, walau bagaimanapun, anda katalah Akmal ajak semua sekali 6, boleh. Tak ada masalah. Kerana apa? Pemeriksa akan mengambil 4 yang terbaik daripada apa yang dijawab. Jadi, Ustaz harapkan dapat jawab dengan betul 4 bidang ni. Kita akan dapat markah yang baik dalam SPM, insya-Allah. Insya-Allah. Seterusnya ialah okey, bagaimana untuk cemerlang? Okey, untuk dapatkan A tolak, A dan A tambah dalam Quran Sunnah sebab kita nak cemerlang sekali dapat A. Okey,
kita ada 5 soalan yang wajib dijawab, iaitu bahagian satu, iaitu objektif tadi itulah. Yang ada yang orang kata dadu tadi tu kan. Okey. 20 soalan. Okey. Yang kedua tadi pengajian Quran, Afiq nak jawab. Bukan, Akmal nak jawab. nak jawab. Pengajian hadis, Akmal juga nak jawab. Ulum Quran, kita semua jawab. Akhlak, Afiq jawab. Jadi ada 5 dekat situ. Okey. Kalau 5 soalan besar tersebut, okey, Akmal dengan Afiq dapat 14 markah. Setiap satu tu maka dapat 70. Itu basic untuk dapatkan A tolak dalam SPM. Maknanya kalaulah 5 bidang tersebut, setiap bidang dapat 15 markah, akan dapat 75. Masih lagi dapat A tolak. Okey, nampak Kalau 16 markah kali dengan 5 soalan dapat 80 markah. Okey, 17 markah kali 5 dapat 85 dan yang terbaik 18 markah kali 5 dapat 90 markah. Confirm dapat A. A plus. Baik, anak-anak di rumah dan calon SPM 2020, kita hendaklah bergerak sekarang untuk mencipta kecemerlangan. Jadi inilah dia bagaimana kita nak rasa kita ni boleh cemerlang ataupun tidak. Contoh, kita dah buat trial contohnya kan. Ataupun kita cuba soalan-soalan tahun lepas. Cuba tengok bahagian objektif. Okey, berapa kita dapat? Kalau kita dapat 14 ke atas, insya-Allah kita boleh adalah bayang-bayang A. Tapi kalau objektif kita dapat 10 ke bawah, maka kita akan orang kata perlu berusaha lagi untuk mendapatkan kecemerlangan. InsyaAllah ada masa lagi. Ada masa lagi yang boleh kita bergerakkan diri kita untuk lebih cemerlang lagi dalam subjek Quran dan As-Sunnah. Okey, dah tanam dah. Okey, dah study belum? Dah. Okay. Jadi anak-anak di rumah, tolong pastikan kita study dengan betul. Okey, ikut tips yang Ustaz beri tadi tu supaya kita dapat orang kata mengejar kejayaan dan pastikan subjek yang mudah ini kita boleh dapat A dalam SPM, insya-Allah. Okey, baik. Okey, alright. Seterusnya Okey, Ustaz. seterusnya. Okey. Panduan menjawab pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, tadi kita dah belajar dari segi matlamat, objektif, kertas soalan macam mana, macam mana skor markah dan sebagainya. Kita pergi kepada panduan. Bagaimana kita nak mempersiapkan diri kita. Okey, pertama sekali, okey, baca Afiq. Okey, mulakan dengan pilih bidang paling mudah. Okey, tadi itulah. Bidang apa Afiq? Ahlak. Yes. Bidang apa Akmal? Pengajian Al-Quran. Ya, sekarang ni tak ada masalah. Bila kita dah baca buku dengan semua sekali, dengan orang kata dah cukup persediaan, kita boleh jawab bidang yang paling kita suka dulu. Okey. Kan tadi kan 4 bidang kan, termasuk objektif ada 5 kan. Ini ialah bahagian subjektif. Jadi kita kena tengok bidang akhlak contohnya, bidang ulum Quran contohnya, bidang soalan 1 dan soalan 2. Sebab apa? Kita dah lebih bersedia berbanding tamadun dan juga bahagian ulum hadis. Jadi pilihan di tangan kita. Yang penting study betul-betul, hafal betul-betul untuk kita mempersiapkan diri kita bagi menjawab peperiksaan tersebut. Jadi Ustaz, kalau macam ada sesetengah pelajar tu yang dia dah cukup menghafal tapi dia nak mulakan dengan pengajian Al-Quran, tak ada masalah juga. Tak ada masalah. Ini orang kata kita suka yang mana, pilihan di tangan kita. Tak kira tu, yang penting ada 4 yang kena jawab. Tak ada masalah. Okey, seterusnya yang kedua pula. Okey, usaha harapkan yang kedua ni kita kena buat dulu. Buat rangka jawapan bahagian B subjektif dahulu. Okey, anak-anak yang di rumah dan calon peperiksaan sekalian, okey, ada setengah pelajar yang menjawab soalan objektif dahulu. So bila objektif dahulu, kita telah pun orang kata membaca dan menjawab daripada bahagian pengajian Quran sampai tamadun. Okey, jadi di situ maklumat kita telah pun orang kata dah bercampur aduk. Jadi kita kena fokus ikut bidang, iaitu kita buat jawapan subjektif dulu, merangka tadi tu. Okey, jadi kenapa kita buat rangka dulu? Kita dah baca buku banyak kali, kita dah menghafal dan sebagainya. Jadi kita kena ingatan kita masih kuat. Masih ingat, oh ini page berapa? Oh ini muka surat berapa? Ini kat mana? Dia punya fakta dia tu. Okey, kemudian mengelakkan fakta hilang. Bila kita jawab soalan objektif itu, ada 40 soalan, ada 20 soalan, maka dia dah bercampur. Semua sekali kan. Jadi kita mengelakkan fakta hilang. Kemudian memastikan jawapan kita tepat dan berpandu dengan rangka jawapan yang tepat tadi tu. Okey, lebih fokus dan sistematik dalam menjawablah. Jadi untuk cemerlang Afiq, kita kena susun. Ya Akmal, kita bukan terus tiba-tiba cemerlang, tidak, tetapi pastinya orang yang nak cemerlang ni mula daripada yang susah dahulu. Okey, dan merancang kejayaan untuk cemerlang macam kita semualah. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, yang ketiga,
menjawab arahan soalan yang tidak memerlukan huraian. Okey. Okey, iaitu senaraikan, nyatakan, tuliskan, apakah. Okey, ini perkara yang mudahlah maksud dia. Maksud dia apa? Mesti jawapan tersebut ringkas dan padat. Iaitu satu isi satu markah. Contohnya lah Ustaz tanya kepada anak sekalian, sebutkan 2 syarat mentafsir Al-Quran. Okey, yang pertama, mahir ilmu nahu, mahir ilmu balaghah. Tak perlu dihuraikan. Maknanya satu isi tu satu markah. Jadi anak-anak kena pastikan ingatlah ni. Senaraikan, apa Afiq? Nyatakan, apa Akmal? Tuliskan dan apakah. Itu simple. Just kita keluarkan balik apa yang kita dah hafal. I see. Okey, sangat mudah. Baik. Okey. Hanya tulis point saja Ustaz. Yes, 1, 2. Apa jawapan? Jadi kita akan dapat markah full mark di situ. Tidak perlu nak buat satu ayat yang panjang dan Tak complicated perlu. untuk menerangkan. Tak perlu. Okey. Okey. Alright. Okey. Okey. Okey, seterusnya Okey, Ustaz. seterusnya ialah yang keempat. Menjawab arahan soalan yang memerlukan huraian. Sebalik dia tadi kan. Okey, pertama apa dia? Terangkan. Yang kedua? Jelaskan. Yang ketiga? Huraikan. Yang keempat? Bagaimanakah? Yang kelima? Bincangkan. Terbaik. Jawapan dia mesti apa? Satu fakta, satu huraian. Jawapan dalam fakta yang khusus, bukan yang umum. Apa yang umum? Soalan tiba-tiba akan masuk ke dalam syurga. Contohnya itu umum. Akan dibalas dengan syurga. Akan dibalas dengan neraka, tak boleh. Itu umum. Kita nak khusus kepada soalan. Khusus kepada bidang tersebut. Contohnya Ustaz? Contohnya ialah apakah dia 2 hikmah bermusafir contohnya. Terangkan dia dapat melihat kebesaran Allah agar kita tambah beriman kepadanya. Di situ contohnya lah. Jadi jawapan tu mesti ada fakta, ada huraian supaya dapat 2 markah di situ. Okey, baik. Allah banyaknya input-input yang Ustaz kongsikan kepada anda semua yang jadi. Mungkinlah ada kawan-kawan yang belum buka lagi menyaksikan Didik TV ini kan. Lepas tu ada orang sekarang call diorang suruh tengok Didik TV ini. Ya, mungkin dari sini dapat membantu anda untuk bagaimana strategi mengulang kaji bagi subjek yang kita bincangkan pada hari ini. Baiklah, jadi sekarang kita nak rehat terlebih dahulu, tapi kami nak pesan kepada anda yang di sekolah buat grup study ke apa-apa saja, jangan lupa pelitup muka dan juga jaga jarak anda. Dan juga basuh tangan. Kawan, basuh tangan dan juga alat bantuan kita lah sentiasa hand sanitizer. Sentiasa bawa ke mana-mana. Alright, kita berhenti rehat dulu semuanya selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Hello calon-calon SPM, bertemu lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Mesti ada di kalangan anda yang dah bersedia, dah bersiap sedia. Dah pakai baju sekolah. Tapi mungkin ada juga yang masih lagi keliru di mana. Ataupun sama-samar lah. Sama-sama macam mana nak ulang kaji. Tiada panduan nak ulang kaji. Ya, jangan buang masa, teruskan bersama dengan kami di sini dalam Didik TV. Baik, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Nazom. Baik Ustaz, teruskan sesi pembelajaran kita. Okey, terima kasih Afiq. Seterusnya untuk panduan yang kelima. Okey, iaitu kita baca arahan soalan hingga perkataan yang terakhir. Kenapa? Untuk mengelakkan kekeliruan dan kecuaian. Okey, macam Afiq Akmal lah, pernah tak keluar Dewan Periksa, tengok jawapan, kenapa cuai ni? Kenapa salah ni? Padahal mudah. Pernah tak berlaku macam tu? Macam selalu je Ustaz. Itulah. Maksud dia apa? Tak baca arahan soalan hingga perkataan terakhir. Contohnya lah mungkinlah di antaranya. Contoh macam mana? Terangkan 2 keistimewaan Al-Quran berbanding kitab sama yang lain. Bermaksud apa? Dia nak 2 benda. Pertama, 2 keistimewaan Al-Quran. Okey. Dia mesti ada perbandingan kitab samawi yang lain. Apa kitab samawi? Kitab Zabur, Zabur, Taurat dan Injil. Itu samawi. Jadi apa perbezaan dengan Quran? Contohnya Quran itu kekal hingga hari kiamat. Okey. Kemudian untuk semua umat manusia. Tapi kitab yang terdahulu hanya untuk golongan ataupun kaum tertentu dan orang kata tak kekal hingga hari kiamat. Sebab diubah dan sebagainya kan. Okey, jadi itu panduan yang kelima. So kenapa? Kena baca arahan hingga perkataan yang terakhir. Jadi anak-anak dekat rumah dan calon periksaan sekalian, jangan cuai. Okey, pastikan baca betul-betul, amati betul-betul apa kehendak soalan supaya tidak kita terkeliru atau salah ketika menjawab
peperiksaan. Baik. Okey Afiq? Baik. Okey Amal? Masih lagi Okey, di sini? seterusnya kita panduan yang ke-6. Okey. Gariskan kehendak soalan. Macam mana? Sambil baca soalan, pegang pen. Nyatakan dua kepentingan mendalami ilmu tafsir kepada umat Islam. 2 markah. So apa poin dia? Apa yang kita nak jawab? 2 kepentingan itu yang kita kena gariskan. Highlightkan. Okey. Tapi kalau periksa kita garis itulah sebab kita nampak benda apa yang kita nak jawab kan. So contoh jawapan. 2 kepentingan ilmu tafsir ialah okey, terus kepada poin dia. Yang pertama, mampu mentafsir Al-Quran dengan baik. Tepat sekali. Yang kedua, dapat memantapkan akidah seseorang. okey, mantap jawapan tersebut. Jadi memang dapat 2 markah. Ini dah cukup 2 markah. Dah cukup sebab dia nyatakan sahaja. Kita akan tadi kan bagi tahu nyatakan dia hanya satu fakta, satu huraian. markah. Satu tak perlu huraian tak lah. perlu huraian. Kalau huraian jelaskan tadi tu, huraian. Itu mesti nak ada hurai. Kalau macam ni tak, nyatakan sebut saja. Senaraikan, tulis saja. Itu saja. Okey? Itu yang ke-6. Panduan yang ke-7. Tulis jawapan lebih daripada yang diminta. Okey, contoh soalan. Okey, cuba bacakan Akmal. Nyatakan 2 sebab Al-Quran tidak dikumpulkan dalam satu mushaf pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 markah. Soalan ni macam mudah tetapi kadang-kadang apa ya? Kenapa ya? Kan? Sebabnya itu nama dia mungkin soalan kebat aras rendah. Dia nak kita berfikir. Kenapa? Okey, bila 2 markah dekat sini dia memerlukan 2 jawapan. Sebab soalan apa? Nyatakan. Jadi kan nyatakan tu dia nyatakan tu nak satu isi sahaja 1 markah kan. So tulis lebih daripada 2. Contohlah pelajar tersebut jawab kerana sahabat kuat ingatan. Okey, kalau itu sebenarnya bukan jawapan. Memang jawapannya salah lah. So warnakan. Okey, 2. Al-Quran masih diturunkan. Betul. Jadi penanda akan tanda ini pangkah dan ini right. Dapatlah 1/2. Tapi kalau Akmal ataupun Afiq dan anak di rumah sana berikan jawapan lebih. Contohnya nombor 3. Rasulullah SAW masih ada untuk dirujuk. Kemudian yang keempat, tidak mendapat arahan daripada Rasulullah SAW. Maka penanda akan buat apa? Dia akan tengok nombor 3. Okey, dia akan tengok nombor 4. Maka di situ dapat lagi markah penuh. Maksud dapat lagi lah. Ni dah salah, ni betul kan? Maka ni betul, dapatlah 2/2. Maka penanda akan tanda sampai hujung. Sampai betul tak? Ada pilihan lagi tak macam tu? Ustaz, dia ada had tak berapa? Contohlah, walaupun dia kata lebih daripada yang diminta, adakah hanya boleh macam, okey, tak boleh tulis daripada 4? Ataupun 6. Kalau 2 kita bagi 4 lah. Jangan 2 bagi 10. Membuang waktu kita. Banyak lagi yang boleh jawab kan Akmal. Jadi jangan buang waktu. Tapi orang kata adalah pilihan. Kalau misalnya salah, ada lagi bawah dia. Ini ialah orang kata cadangan supaya kita dapat markah penuh 2/2 walaupun mungkin kita tak yakin jawapan tersebut. Sebab kita ada pilihan Jadi dia. sekiranya tidak yakin, lebihkanlah jawapan kita. Yes. Untuk subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab apa? Penanda kita semua baik-baik. Semua nak tolong kita. Jadi kita kena lebihkanlah supaya dia ada peluang. Ustaz ke salah seorang yang menanda kertas peperiksaan? Tak tahulah. Ustaz pernah menjadi di luar peperiksaan? sana ramai kot. Bukan. Contohnya lah kan. Jadi insya-Allah kita haraplah semua penanda baik-baik. Dan kenapa? Anak dah bersedia dengan baik, maka kita dapatlah markah yang baik juga. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Yang ke-8. Jangan jawab dalam payung yang sama. Jangan jawab Tapi dalam bukan payung payung warna hijau, bukan macam tu. Maksud dia apa? Okey, tengok contoh soalan. Nyatakan kemujizatan aspek isi kandungan Al-Quran. Okey, contoh jawapan. Menceritakan sejarah dahulu dengan kisah tentang Nabi-Nabi dulu. Sama tak dari segi maksud dia? Menceritakan sejarah dahulu, kisah tentang Nabi sama tak? Sama. Isi dia. Okey, itu maksud dia dalam payung yang sama. Maksud dia apa? Jawapan ni dah ditanda, ini dia akan tanda, sorry Afiq. Okey, dia akan tanda 2 kali kat situ. Maksud dia dah berulang jawapan. Okey. Macam itulah. Sebab itu jangan jawab berulang tetapi kamu tukar ayat saja. Tukar ayat je. Macam jawapan tukar macam banyak kan? Tapi bila macam periksa, jadi bila periksa, kenapa kertas kita tebal contohnya kan atau banyak tapi nak makan sikit sebab jawapan kita itu berulang. Jadi anak-anak di rumah sana dan calon SPM tolong berhati-hati, jangan kita mengulang jawapan dengan orang kata ayat yang lain sahaja. Kerana apa? Pemeriksa memang ada skema pemarkahan. Jadi tak boleh nak tipulah. Memang dia akan tanda 2 kali kerana berulang jawapan.
Jadi berhati-hati Afiq Baik. dan juga Kamal, pastikan jawapan kita tu orang kata tepat dan berpandu dengan fakta yang tepat dan tidak berulang. Seterusnya ialah yang ke-9. Okey, cuba bacakan Afiq. Hendaklah mencirikan jawapan atau jawab dalam bentuk bernombor. Point. Yes. Maksudnya apa? 1, 2, 3, 4. Okey. Contoh, jelaskan 2 garis panduan Zaid bin Sabit dalam pembukuan Al-Quran. 4 markah. Okey. Kenal tak siapa Zaid bin Sabit? Zaid. Nama Zaid kenal tak? Zaid siapa? Zaid. Okey, Zaid ialah sebenarnya seorang penghafaz Al-Quran pada zaman Rasulullah. Dan tokohnya juga merupakan orang yang menulis Al-Quran. Dia sebagai ketua dalam pembukuan Al-Quran. Jadi okey, contoh jawapan. Zaid bin Sabit akan merujuk kepada hafiz Al-Quran dan penulis wahyu. Beliau juga akan bertanya kepada 2 orang saksi yang adil untuk mengesahkannya. Okey, anak-anak sekalian di rumah, jawapan ni betul tak? Betul. Tetapi karangan. Jadi benda tu panjang. Jadi lambat penanda untuk menanda kertas kita. Bila kita buat macam ni, Akmal dan juga Afiq, tengok 2 garis panduan bin Sabit clear. Isi soalan tu ada. Lepas tu jawapan dia apa? Merujuk kepada hafiz Al-Quran dan penulis wahyu. Okey, dah clear. 1 tanda kat situ. Setiap bait yang ditulis disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil. Jadi memang dia akan tanda dapat markah yang baik di situ. Tapi sekiranya mereka menjawab secara bentuk karangan, masih dikira dapat markah juga. Cuma melambatkan. Tapi Akmal, kalau dah dibenarkan untuk kita jawab berbentuk point, kenapa kita tak gunakan je Ustaz je? Senang untuk calon, senang untuk penanda. Maka bila penanda itu menanda dengan senang hati, markah pun akan baiklah. Baik. Maka penuh contohnya kan. Jadi kita kena memudahkan penanda. Okey, ini adalah salah satu panduannya lah. Yes. Panduan seterusnya, Ustaz. Okey, nombor 10. Soalan bercirikan elemen kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Okey, mungkin kita dah dengar kebat. Okey. Jadi untuk mengenal kebat, cara mengenal elemen kebat 4 markah ialah pertama, mesti ada stimulus. Apa dia stimulus? Berbentuk gambar. Contoh, ada potongan ayat Al-Quran terjemahan dia ataupun matan hadis dengan terjemahan dia ataupun kena letakkan ayat Quran dengan maksud dia dan sebagainya. Itu semua ialah gambar bahawa itu soalan stimulus. Kemudian soalan dimulakan dengan ramalkan. Okey, aras kanan, aras tinggi, ramalkan apa akan berlaku. Okey. Seterusnya, soalan ada perkataan berserta rumusan. Okey, mesti ada pernyataan tentang satu isu. Okey, jadi anak-anak sekalian yang di rumah, okey, yang akan periksa pada tahun ini, periksa SPM 2020, kena pastikan kita memahami apakah dia stimulus. Contoh macam nombor 4, mesti ada pernyataan. Mungkin suasana sekarang suasana COVID. Mungkin bagi statistik contohnya kan. Atau bagi graf dan sebagainya. Itu merupakan contoh ianya mungkin soalan kebat. Iaitu mesti 4 markah dengan dibantu oleh elemen tadi itu. Okey, itu sebagai merangsang pelajar untuk berfikir di luar kotak tentang apa yang berlaku tadi itu. Okey, cara menjawab untuk soalan kebat dicadangkan. Bukan wajib biar anak sekalian, dicadangkan. Kenapa dicadangkan? Supaya memudahkan penandaan. Kita bina kotak. Okey, 1 kotak untuk fakta, 1 kotak untuk huraian. Huraian ni biasanya dimulakan dengan kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Ulang semula. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kita mudah untuk menguraikan fakta di atas. Okey, seterusnya, kertas 3 dalil. Dalil untuk Al-Quran Sunnah ni ada beberapa yang dibenarkan ataupun yang wajib kita jawab. Pertama, ayat Al-Quran. Apa contoh ayat Al-Quran? Contohnya ialah aqimus solah. Itu potongan. Okey, boleh juga gunakan terjemahan. Maksud ayat Al-Quran, hendaklah kamu mendirikan solat. Maksud potongan dibenarkan dan juga maksud dia pun dibenarkan juga. Boleh juga. Itu dah 2 kan? Okey. Kemudian potongan hadis. Contohnya kalau Rasulullah innamal a'malu biniat. Pernah dengar tak hadis ni? Biasa je. Setiap amalan bergantung dengan niat kita. Okey, jadi potongan tersebut boleh, terjemah pun boleh juga. Kemudian yang terakhir ialah perumpamaan dalam bahasa Arab. Okey, Hafiz suka bahasa Arab kan? Okey, jadi yang contoh macam manjada wajada. Apa manjada wajada? Manjada wajada. Biasa kita dengar kan? Siapa yang berusaha, dia akan dapat.
Itu ialah permohonan bahasa Arab. Boleh digunakan sebagai dalil kebat kita. Baik. Gitu. Kemudian yang keempat ialah kotak kepala kesimpulan. Kesimpulan. Yes, kesimpulan. Baru dia akan dapat kat situ 4 markah. Markah. Itu untuk soalan kebat kita. Jadi sebenarnya soalan kebat kita, Fiq, Akmal juga anak di rumah sana sebenarnya mudah sahaja. Yang penting kita faham rukun dia. Yep. Okey, iaitu fakta, huraian, dalil, rumusan akan dapat 4 markah. Kalau tak dapat dalil pun kita, anda katalah kita macam tak ingat apa yang kita hafal selama ni. Okey, fakta ada, huraian ada, rumusan tetap dapat 3/4. Oh, itu pun still dapat markah. Yes, ada penyelamat. Yes, ada penyelamat. Jadi jangan kosongkan jawapan. Tak dapat tu kita cuba jawab. Mudah-mudahan ada markah. Dia anak sekalian, kita kena pastikan jangan kosongan kebat. Fikirlah dengan logik yang sesuai dengan soalan, maka kita akan dapat markah. Ustaz, macam kalau serius, macam dalil tu kan, yelah kita tahu banyak kan. Yes, dalil. Mungkin Ustaz boleh bagi tips sedikit lah untuk mereka macam mana nak senang ingat ke, ataupun mungkin ada dalil yang kalau ingat saja dalil ni, insya-Allah boleh dapat markah. Okey. Sebenarnya untuk dalil kebat ni sebenarnya tak ada orang kata satu dalil boleh masuk untuk semua, tidak ada. Dia mesti berkaitan dengan fakta. Contoh tadi tu kan, dalam mendirikan solat, okey, di awal waktu mesti dalilnya aqimus solah. Dalam mengeluarkan zakat, contohnya kan pada bulan Ramadan, dalilnya wa'atuz zakah. Jadi dalil tersebut dia mesti menepati kepada fakta tersebut atau menunjukkan fakta tersebut. Jadi setiap tajuk yang kita belajar sebenarnya, Akmal, memang ada hadis kan, memang ada ayat Quran. Jadi kita ambil potongan-potongan yang mudah kita ingat. Macam hadis tadi kan, innamal a'malu binniyat, boleh jadikan sebagai dalil. An-nazafatu minal iman, boleh juga sebagai dalil. Jadi sebenarnya kita dah belajar daripada form 1 sampai form 5. Okey, semua yang kita belajar tersebut boleh dijadikan sebagai dalil dalam kebat kita. Pastikan berpandangan kepada soalan itulah. Yes. Jadi sekiranya kalau teringat macam yang apa yang kita ingat hanya terjemahannya saja pun boleh juga. Boleh di sini tadi. Terjemahan potongan Quran dibenarkan, terjemahan hadis pun dibenarkan. Jadi pilihan kita banyak. InsyaAllah kita belajar dengan baik. Sebab apa? Kita dah belajar di performa sampai form 5 tu banyak kita dah hafal sebenarnya. Cuma kadang kita lupa nak letak kat mana kan. Satu lagi, boleh gunakan dalil daripada teks soalan tersebut. Jadi kita ambil potongan tersebut, jadikan sebagai dalil dibenarkan. Ataupun boleh juga? Boleh dibenarkan. Maksud dia berdapat markah juga. Tapi bukan nak salin semua hadis tersebut atau ayat Quran tersebut. Hanya potongan yang orang kata yang berkaitan sahaja. Yang penting cuba jawab. Jangan kosong. Jadi kita akan berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Boleh rehat dulu Boleh. Okey, alright. Okey, jadi kita jumpa lagi. Jangan ke mana-mana. Selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Ingat, kita jaga kita. Road to Success SPM 2020 kembali lagi bersama saya Akmal Nazri dan juga saya Hafiz Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Hafiz, sekarang ni kita berada di mata pelajaran Al-Quran dan juga Al-Sunnah bersama dengan Ustaz Nazom lagi. Ustaz, kita dah tengok dah kan panduan menjawab bagi kertas ini. Yang terakhir tadi kita dapat tengok soalan bercirikan elemen kemahiran berfikir aras tinggi, dan saya pasti ada lagi panduan-panduan yang lain untuk calon-calon SPM ini mendapat markah cemerlang. Yes. Ya. Okay. Contoh cara menjawab soalan yang mengandung elemen kebat. Bagaimana kita nak jawab? Kita dah terangkan tadi. Okey, pertama sekali ada apa? Tadi ada gambar. Gambar ialah termasuk apa? Stimulus. Okey, untuk kebat ni Ustaz suka mengingatkanlah kepada semua pelajar di sana, kita kena mendalami tentang gambar ni. Kita ibaratkan macam di dalam gambar tersebut, iaitu apa dia? Ponting sekolah. Okey, jadi soalan dia, ramalkan apakah yang akan terjadi kepada murid-murid sekolah sekiranya budaya dalam gambar di atas tidak dibendung. 4 markah. Okey, anak-anak sekalian yang berada di rumah dan juga semua sekali calon peperiksaan, okey, kita kena fahamkan kepada situasi stimulus tersebut. Supaya kita merangsang otak kita, minda kita untuk berfikir di luar kotak bagaimana kita nak menjawab soalan kebat tersebut. Pertama, confirm kebat sebab apa? Ada perkataan ramalkan. Okey, so bila kita ramalkan, apa berlaku Okey, tengok apakah yang akan terjadi. Maksud dia apa? Bila kita melepak ponting sekolah, apa berlaku pada kita? Pastinya perkara negatif.
Betul tak? Tertinggal pelajaran contohnya, gagal dalam pelajaran, maksud benda yang negatif. So bila negatif, apa jawapan dia? Fakta dia. Fakta dia apa? Fakta dia mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Okey, sebelum kepada fakta, Ustaz minta kepada semua calon untuk meletakkan mukadimah kepada jawapan tersebut. Itu Jadi perkara yang akan terjadi. Iyalah. Yes. Ustaz, izinkan saya untuk bertanya, adakah bagi soalan ini dia akan meletakkan gambar-gambar masa-masa remaja ataupun tidak semestinya? Tidak semestinya. Macam sekarang ni mungkin terlibat kepada suasana semasa kita COVID contoh tadi kan. Pandemik ini. Dia bagi statistik, gambar dan sebagainya. So kita kena fikir. Okey, supaya mereka ini, pelajar ini dapat fikir di luar kotak. Ada lagi satu juga Ustaz, kalau macam soalan untuk subjek Al-Quran dan As-Sunnah ni, dia lebih kepada untuk kita menjawab dalam berbentuk jawi ataupun rumi. Okey, subjek Quran Sunnah wajib jawab tulisan jawi. Jadi yang penting ada bunyi, dapat difahami, dapat markah. Yang penting fakta kita mesti betul. Kenapa? Kita dah baca buku, kita dah tahu apa yang dibaca dan sebagainya, kita keluarkan balik dalam tulisan jawi. Wajib, memang arahan soalan macam tu. Wajib dalam tulisan jawi. Okey, Akmal dengan Afiq sambung semula. Tadi kita ada empat rukun tadi kan, untuk kebat kita. Ada fakta, ada huraian, ada dalil, ada rumusan. Tengok fakta dia, mudah terpengaruh dengan gejala negatif. Huraian dia, okey, seperti menagih dadah menyebabkan gagal dalam pelajaran. So dia menguatkan, menyokong kepada fakta, betul tak? Okey, dalil dia firman Allah Subhanahu Wa Taala apa dia? Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Okey, dalil ini dan janganlah kamu dengan tangan kamu itu membawa kepada kehancuran. Bila kita merukuk, Isyak dalam kita akan hancur kan? Jadi kat situ, kenalah dengan fakta. So dia menyokong kepada fakta. Rumusan dia, murid-murid hendaklah menjauhi sifat negatif agar hidup berjaya di dunia dan di akhirat. So cantik jawapan tersebut, dapat 4/4 markah. Macam tu. Mudah sebenarnya. Sangat mudah. Yang penting rukun ni cukup. 4 rukun tu mesti ada. Okey, Ustaz nak ulang semula tadi tentang dalil tadi kan. Afiq dan Akmal dan juga anak-anak di rumah sana. Untuk dalil tadi kita ada boleh gunakan potongan ayat Al-Quran. Betul? Ataupun terjemahan. Ataupun potongan hadis. Ataupun terjemahan. Okey, ataupun menggunakan perumpamaan dalam bahasa Arab. Jadi kita boleh gunakan sebagai dalil kita. Yang penting anak-anak sekalian cuba jawab dengan yang terbaik. Kalau macam dalil tu lah, mungkin ada juga sesetengah pelajar yang sukar untuk mengingati dalil. Macam mana? Ada tak tips daripada Ustaz sendiri? Okey, untuk dalil, kita kena tengok tajuk pengajian hadis. Hadis yang kita hafal tu kita ingat dia punya, orang kata, yang asas-asas ataupun yang permulaan-permulaan. Jadi macam innamal a'malu binniat, kita kena ingat. Ni'matani maghbun fi makasir minan nas, kita kena ingat. Maksud dia benda-benda yang kita belajar dan kita ambil potongan yang mudah. Dan insya-Allah guru-guru di sekolah masing-masing sebenarnya telah memberikan kepada anak sekalian panduan-panduan yang mungkin boleh membantu. Okey, ada dalil kebat yang boleh dihafal dan sebagainya yang boleh digunakan dengan sebaik yang mungkin. Jadi cubalah sebaik mungkin menghafal dalil tersebut untuk digunakan dalam dalil kebat tersebut. Tapi ingat, walaupun tak dapat jawab, jangan risau. Kita ada berapa markah tadi? 3 markah. Sebab kita ada fakta, betul? Kita ada huraian, kita ada rumusan. Yang penting kita cuba jawab. Ustaz, macam dalil itu panjang mana yang seharusnya kena tulis tu, Ustaz? Okey, dia sebenarnya hanya potongan saja. Bukan semua, bukan panjang, tak nak. Okey, untuk pelajar di sekolah tahfiz yang menghafal Quran, kadang-kadang dia bagi dalil yang panjang. Pernah, Ustaz? Pernah, memang menanda dan pernah nampak. Tapi sebenarnya tak perlukan panjang. Yang penting kena dengan dalil tersebut, dengan fakta tersebut. Jadi bila kena, tak perlu panjang. Cukup pendek saja. Yang penting menyokong kepada fakta yang diberikan oleh calon tersebut dalam menjawab. Okey. Jadi seterusnya kita yang ke-11 boleh? Seterusnya. Okey. Mesti tulis nombor soalan, ada isi soalan dan jawapan adalah lengkap. Kenapa saya kata macam tu? Ada segelintir pelajar yang menjawab, tiba-tiba jawapan je keluar. Ada juga? Ada. Kan? Pernah kan? Pernah tak? Jadi bila menanda, kadang-kadang, ni soalan mana markah. Jadi bila dah macam tu, menyukarkan penandaan. Jadi kena ingat mesti ada nombor soalan. Okey, contoh soalan, soalan nombor 2.
satu Roman nyatakan 2 hikmah pengharaman zina. Okey, contoh jawapan soalan nombor 2 tu mesti ada. Satu Roman mesti ada. 2 hikmah pengharaman zina mesti ada. Itu isi soalan mesti ada dan jawapan yang lengkap. Jadi bila penanda menanda kertas kita, anak-anak sekalian, maka mudah untuk ditanda. Kemudian tidak menyukarkan penandaan. Dalam bentuk bernombor apa tadi? Cepat untuk ditanda. Itu semua elemen-elemen yang membantu maka kita dapat markah yang cemerlang. Sebab menepati kriteria semua ada. Bila semua ada, perfect. Perfect maka mesti baik. Ya. Saya sukalah Ustaz ni bagi penerangan lengkap. Yang penting jelas supaya tak melakukan kecuaian. 12. Bagi soalan perbezaan, nyatakan dengan jelas perbezaan dia. Okey, contoh soalan, bacakan Afiq. Contoh soalan. Jelaskan perbezaan di antara ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Okey, ada 2 benda kat situ. Okey, Akmal. Pertama Makkiyah, kedua Madaniyah. Okey, mesti buat kotak. 1 Makkiyah, 1 Madaniyah. Ayatnya pendek, mesti berlawanan dengan sebelah dia. Ayatnya panjang. Nombor 2, menggunakan lafaz wahai manusia ataupun ya ayuhan nas. Lawan dia menggunakan lafaz wahai orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu. Okey, nampak mesti buat kotak, bandingkan. Di antara 2 tu mesti ada perbezaan. Okey, seterusnya yang ke-13, tulis markah pada setiap anak soalan. Tulis markah. Okey, tengok soalan contoh. Berikan 2 nama lain bagi ilmu hadis dirayah. 2 markah. Okey. 2 nama lain bagi ilmu hadis dirayah ialah 2 markah. Yang merah tu maksud dia di hujung soalan yang awak tulis tu mesti ada markah 2M ataupun 4M ataupun 4M. Jadi penanda tahu markah situ ialah 2 markah. Maksud dia akan Ustaz kata apa? Angkat isi soalan sikit kan. Okey. 2 nama lain, 2 markah di hujung soalan tersebut. Jadi penanda tahu markah pun ialah 2. Sebab kita jawab di atas kertas kajang kan. Jadi bila ada markah Fiq dengan Akmal, kita dapat lihat markah kita 2. Markah kita 4. Oh cukup markah kita. Memudahkan penanda dan pelajar untuk semak. Adakah kecuaian berlaku atau tidak? Tertinggal atau tidak? Soalan sebagainya. So itu mengapa tulis markah. Tetapi yang menulis markah pada setiap anak soalan ini telah diterangkan oleh cikgu-cikgunya sewaktu di kelas lah kan? Tidak semua guru menerangkannya. Inilah tips yang rahsia daripada Ustaz. Ini pun saya pun baru dengar sebenarnya Ustaz. Zul tak pernah buat kan? Tak pernah. Okey, boleh ditanyalah markah periksa berapa ni untuk pendidikan Islam ataupun Quran Sunnah. Jadi bila ada markah Fiq Akmal dan juga anak di rumah, maka sebenarnya memudahkan penandaan dan juga kita boleh cek cukup tak? Kadang-kadang kita tertinggal 2 Roma 3 masa apa kita cuai. Tak ada markah. Jadi macam penuh. Rupanya tertinggal anak soalan di situ. Okey, seterusnya yang ke-14. Manfaatkan kertas jawapan. Kita akan dapat test pad ataupun kita akan dapat buklet. Okey, nombor 1. Setiap soalan besar jawab pada selai kertas depan dan belakang. Kita bayangkan 1 helai test pad. Ada 2 muka betul? Muka satu lagi untuk soalan bahagian A. Bahagian A 10 markah. So kita tulis markah tadi 2, 4, 4, 10. Bahagian A. Belakang dia pula bahagian B. 2, 4, 4. So satu helai bersamaan 20 markah. Boleh bayangkan tak? Jadi benda tu memang mudah untuk dikira dan pelajar pun tahu satu page itu bersamaan 10 markah. Okey, boleh Okey, mulakan soalan baru pada helai kertas yang baru. Untuk soalan nombor 2 tadi tu, helaian baru. Soalan nombor 3, helaian baru. Soalan 4, helaian baru. Okey, jadi ada 4 helai. Okey. Selangkan 2 ataupun 3 garis bagi jawapan seterusnya. 1 Roman dah habis jawab. Nak pergi kepada 2 Roman. Okey, mesti selangkan 2 ataupun 3. Kadang-kadang kita pernah orang kata lupa jawapan ataupun nak tambah jawapan. Pernah tak buat Ustaz, jawapan ni pada muka surat akhir sekali ataupun di akhir sekali Ustaz ini jawapan untuk soalan 3 Roman. Saya pernah tinggalkan nota macam tu. Akhirnya penanda akan geram. Macam mana ni? Okey, kerana kecuaian pelajar. Kadang-kadang kita dah tanda semua, tiba-tiba Ustaz, ini belum tanda lagi. Kerana apa? Kecuaian itu berlaku di sebab kecuaian pelajar itu. Jadi orang kata menyukarkan penandaan, melambatkan penandaan sebagainya. Itu kenapa mesti selangkan 2 atau 3 garis. Silalah tambah jawapan dekat situ kalau nak tambah lagi kan sebab ada ruang lagi. Okey, yang keempat, setiap pelajar menjawab dalam 4 helai kertas jawapan depan dan belakang. Bila 4 helai bersamaan 80 markah.
Boleh ingat tak? Boleh. Okey, 20, 20, 20, 20, tambah objektif ni 20. Betul? So ada 5 soalan besar yang kita kena jawab. Soalan anak sekalian, kita Quran Sunnah ada bersamaan 100 markah daripada markah tadi itulah. Okey, seterusnya ialah akhir sekali ialah pesanan akhir menjelang peperiksaan. Yang pertama, okey, Hafal nota ringkas, 2 isi setiap subtopik. yes, tajuk dah terangkan tadi itu, tinggal hafal saja. Okey, nombor 2. Buat latih tubi soalan-soalan SPM lepas dan soalan percubaan. Yes, kita kena cuba latih tubi supaya terus cemerlang dan mantap. Membuat Lagi kita banyak, familiar. yes, lagi banyak kita berlatihan, lagi cepat, lagi banyak kita akan menghafal fakta-fakta untuk periksa sebenar kan. Baik. Okey, nombor 3. Susun jadual, laksanakan dan manfaatkan masa. Ya, jangan buat jadual tapi tak laksanakan. Rugi kita. Okey, nombor 4. Jaga kesihatan rohani dan jasmani. Yes, solat kena jaga. Baik. Baca Quran kena jaga dan sebagainya. Okey, seterusnya. Hormati ibu bapa dan guru bagi mencari keberkatan. Ya, kita kena hormat mereka. Kenapa? Mereka telah mengajar kita. Ibu bapa dari kecil sampai besar, guru kita dari form 1 sampai form 5 dan sebagainya, hormat kepada mereka untuk keberkatan ilmu kita. Seterusnya, Jangan tinggal solat. ya, itu Banyakkan solat kunci taubat. kejayaan. Nanti dulu. Jangan Ustaz, kunci kejayaan kita. Oh, kunci dulu. Yes, kunci kejayaan ialah dengan mendirikan solat. Kemudian, solat yang fardu kita buat ditambah dengan Solat taubat, taubat. solat hajat. Ya Allah, berikan kejayaan kepada kami, kepada aku dan sebagainya untuk kita dapat yang cemerlang dalam hidup kita. Seterusnya, Banyakkan membaca Al-Quran dan berdoa. yes, dan seterusnya jaga pemakanan. dan buat baik pada semua orang. Yes, bila kita lapang hati kita, insya-Allah kita periksa dengan hati yang lapang, insya-Allah jawapan kita pun akan cemerlang. Ya. InsyaAllah. Yes. Itulah dia, komplit. Dah ada dah pesanan akhir daripada ustaz kita. Short and sweet dia bagi dalam satu slide. Orang jadi dengan diharapkan apa segala input yang diberikan kepada anda semua anda dapat menjawab dengan cemerlang. Apa-apa pun usaha perlu disertakan dengan tawakal. Betul Ustaz ya? Betul. Baik, Yap. insya-Allah anda akan memperolehi keputusan yang cemerlang. Itulah dia, semoga tips dan juga panduan yang diberikan ustaz pada hari ini dapat memberi bantuan untuk anda semua. Dan terima kasih kepada Ustaz Nazam sekali lagi. Sama-sama. Alright, nampaknya Afiq, Ya. untuk subjek ini kita pun dah sampai di penghujungnya. Tapi kepada anda semua, kita ada banyak lagi subjek untuk kita buat revision kan Afiq? Betul. Dan siapakah guru yang akan mengajar anda semua? Dan apa pula subjek selepas ini? Kita jumpa lagi di episod seterusnya semuanya dalam Road to Success SPM. 2020. Tapi ingat, kita belum menang. Jaga diri, Yes. jaga SOP, jaga jarak, jangan lupa pelitup muka dan juga hand sanitizer. Kita jumpa lagi di episod seterusnya semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Bye. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Okey, sama-sama. Minta banyak.